Pembagian faraid nanti kita akan sentuh akan datang. Dalam pembagian faraid yang kedua, yang pertama ashabul furud, yang kedua adalah ashabah. Ashabul furud ni maksudnya golongan-golongan yang dapat secara fardu. Maksud dapat secara fardu, kalau fardu ni apa tuan-tuan? Wajib kan? Mereka memang wajib dapat. Secara fardu. Secara fardu kita nak tengok macam mana mudah faham yang nombor-nombor ni. Itu adalah golongan ashabul furud, fardu. Kemudian kalau kita buat pecahan kan, dalam kiraan pecahan matematik, kalau kita kira ni tuan-tuan, akan ada baki kan? Baki akan dapat pada golongan ni. Ataupun yang kita sebut sebagai ashabah. Ashabah itulah baki. Boleh tuan-tuan? Tak apa, saya tak nak beratkan dulu tuan-tuan dengan pengiraan. Kadang ada jemaah tanya, Ustaz kenapa kena darab macam tu? Memang itu matematik tuan-tuan, jangan tanya saya. Kalau contoh tuan-tuan kan 1/8 dengan 1/6, boleh tak kita kira terus? Tak boleh. Dia kena samakan dulu pembawah dia. Ada juga jemaah tanya, Ustaz kenapa nak samakan pembawah dia? Ini matematik punya formula tuan-tuan. Dia bukan faraid punya formula, memang matematik punya formula macam tu lah. Tapi tuan-tuan tak perlu risau lah, tak perlu risau nak cari kalkulator anak saintifik apa semua. Tuan-tuan pakai kalkulator handphone pun cukup lah. Sebab kita tak ada pengiraan yang besar-besar sangat. Melainkan kalau harta tuan-tuan memang tak cukup kosong, kita nak tambah rakam tu kan. Allahuakbar. Okey, ashabah ni dia tak akan bagi dua macam tu. Dia ada pengiraan khusus dia. Sebab apa? Sebab anak lelaki, anak perempuan, status mereka ini berbeza. Pembahagian contohlah, kata seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Katalah ashabah, saya buat contoh, ashabah tu ada 25,000. Saya buat contoh, dia takkan bagi 25,000 bagi dua. Walaupun dia seorang-seorang kan, dia takkan bagi dua, tapi dia akan bagi 3. Kenapa bagi 3? Saya tak nak beratkan dulu. Saya buat contoh je dulu. Nanti kita akan datang, kita akan masuk lagi. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh jelas tuan-tuan berkenaan dengan lebihan wasiat ini? Okey. Sekarang kita nak masuk pula kepada wasiat pada ahli waris. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok pada 5 ahli waris utama. Isteri, anak lelaki, anak perempuan, bapa dan juga ibu. Tuan-tuan akan datang, maksud saya ni akan datang nanti pada saya soalan yang sering ditanya. Dia kata, Ustaz, kami tak ada anak lelaki. Dan dia seolah-olah rasa kalau tak ada anak lelaki ni macam gelap dunia harta dia nanti. Sabar dulu tuan-tuan. Kalau sebelum ni saya boleh buat contoh saya lah. Sebelum ni saya tak ada anak lelaki tuan-tuan. Alhamdulillah seminggu lagi lah. Adalah waris utama tu. Jadi bila mana saya letak status, maksudnya ashabah bin nafsi tu adalah warisnya. Maka tuan-tuan yang tak ada anak lelaki risau. Kebiasaan mereka risau. Memang yang selalu datang soalan pada saya, dia timbul persoalan tu, dia kata nanti harta dia akan habis pergi pada orang lain. Tak, sabar dulu. Dia tak akan habis macam tu sahaja. Bila saya tunjuk pengiraannya, baru dia faham. Oh, itu tak ada lagi soalan. Sebab kita selalu dimomokkan dengan cerita-cerita orang kampung ni macam ni lah. Saya pernah jumpa satu orang ni, anak dia datang cerita dengan saya. Bapak dia mula nak bagi dah faraid. Lepas tu tiba-tiba kawan kedai kopi dia, kawan ngeteh dia tanya, macam mana harta isteri kau dah bagi belum? Belum, nanti nak bagi faraid dah. Kau jangan bagi faraid, kau tak dapat langsung. Tuan-tuan, ini waris utama. Maksudnya suami isteri waris utama memang confirm dapat. Ini ashabul furud. Maksud ashabul furud, golongan-golongan yang memang wajib dapat. Apa jadi pun wajib dapat. Melainkan dia buat sesuatu perkara yang akan menghalang dia daripada penerima tersebut. Kita nak masuk kepada wasiat pada ahli waris. Contoh tuan-tuan, dalam kes yang saya letakkan di sini, si mati adalah suami. Bila suami meninggal dunia, waris dia siapa? Isteri, anak lelaki, anak perempuan, bapa dan juga ibu. Ini waris utama dia. Bila ada ni tuan-tuan, dia akan menghalang ahli waris yang lagi 20 duduk masuk sebagai senarai ahli waris. Maka tuan-tuan sebagai contoh, si mati ni buat wasiat. Dia kata yang 1/3 tu dia nak bagi pada siapa? Pada anak-anak dia. Jadi ahli waris tuan-tuan. Maksudnya dia buat bagi pada anak-anak dia. Wasiat ni kalau kita lihat daripada segi lafaz, dia boleh ada 2 kaedah. Iaitu lafaz secara jelas, secara sharih, ataupun lafaz secara kinayah. Apa maksud lafaz secara kinayah? Kinayah ni kiasan.
Dia tak sebut pun perkataan wasiat tadi. Dia berbeza dengan kalau contoh saya sebut, bila saya meninggal dunia nanti saya wasiatkan rumah ni pada orang. Ada perkataan wasiat tak? Ada. Maksudnya automatik dia tak ada perbahasan lagi. Ini bukan wasiat tak? Dia tak ada perbahasan sebab dah jelas perkataan itu tadi. Dan bila mana dia sebut saya mati nanti rumah ni saya bagi pada orang, maka dia kena rujuk kepada siapa? Kepada orang yang terima ke orang yang beri? Orang yang beri lah. Tak boleh tanya dengan orang yang terima. Orang yang terima dia tak boleh bawa wasiat ni buat. Sebab apa? Sebab dia dapat. Lepas tu kita merujuk kepada orang yang buat lafaz tadi. Sama juga tuan-tuan bila mana kita lihat dalam perbahasan hukum yang lain berkenaan dengan, bagi contoh, hukum berkenaan dengan talak, hukum berkenaan dengan li'an, hukum berkenaan dengan sumpah. Maksudnya dia kena rujuk pada orang yang lafaz tu tadi. Ini sebab apa? Sebab nak mendapatkan kepastian, dia lebih faham berbanding dengan orang lain yang mendengar. Jadi tuan-tuan, bila dalam keadaan macam ni, dia buat wasiat kepada ahli waris. Maka kalau tuan-tuan tengok pada rujukan kita, kotak yang warna merah tu, dalam mazhab Syafi'i, wasiat ini harus namun dilaksanakan apabila mendapat persetujuan daripada ahli waris yang lain. Okey. Okey, tuan-tuan tengok di situ untuk dirajam kita ni. Okey, saya buat 3 bahagian. Okey, bahagian pertama, kedua, ketiga. Ni kita bahagi 3. Okey, sebab apa bagi 3? Tuan-tuan kena faham asasnya wasiat 1/3. Sebab tu dia kena bahagi 3. Bila bahagi 3 ni tuan-tuan, yang pertama tu nak bagi wasiat, selesai. Tetapi yang pertama ni, yang wasiat ni dia bagi pula pada ahli waris. Dia bagi pada siapa? Bagi pada anak-anak. Jadi tuan-tuan, ahli waris ni bahagian mereka dah ada belum? Dah. Bahagian mereka kat mana? Pusaka. Nombor berapa? Nombor 2 dengan nombor 3. Itu bahagian mereka. Jadi maksudnya anak-anak ni dapat 2 bahagian, betul? Okey. Bila dapat 2 bahagian ni tuan-tuan, kita dah sebut secara asas kalau kita merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 180, maka memang menyebutkan bahawa wasiat bagi pada siapa? Bagi pada ibu bapa dan juga kaum kerabat. Tetapi hukum ini telah dimansuhkan dengan ayat-ayat pusaka yang lain. Bila ayat pusaka yang lain mansuhkan dan datang hukum yang baru cerita tentang apa? Wasiat bagi bukan pada ahli waris. Jadi maksudnya bukan pada 5 senarai utama ini. Kalau bagi juga, hukumnya tuan-tuan akan kembali macam saya sebut tadi, hukum buat lebihan wasiat. Maksudnya kalau 300 dibuat 350, jadi status 50,000 tu perlu dibincangkan pada siapa? Ahli waris. Jadi kalau dibagi pada ahli waris, contoh dibagi pada anak-anak, bahagian yang 1/3 yang pertama tu dia kena tanya isteri, iaitu ibu kepada anak-anak, dia setuju tak setuju. Kena tanya pada bapa si mati, bapa setuju tak setuju. Kena tanya pada ibu si mati, ibu setuju tak setuju. Kalau mereka setuju, selesai. 300,000 tadi diberikan pada anak-anak tadi. Kalau mereka ada yang setuju, ada tak setuju, dia akan kembali pada pengiraan faraid ini untuk detailkan siapa setuju, kita bagi pada anak-anak. Siapa tak setuju akan dikembalikan masuk dalam status siapa yang pusaka. Boleh jelas tak? Ni belum ada pengiraan lagi tau. Nampak malam ni macam bela sikit rumah. Boleh jelas kan? Kalau tak jelas terus saja pun tak tahu. InsyaAllah saya bantu untuk jelaskan. Dia begitu maksudnya. Saya detailkan lagi Ni 300. Sini adalah ahli pusaka. Ini adalah wasiat. Jadi bila yang ni dibagi pada anak lelaki, anak perempuan. Bahagian pusaka ni untuk 5 orang tadi, isteri, anak lelaki, anak perempuan, bapa, ibu.
Jadi anak lelaki, anak perempuan ada dua tempat kan? Dia dapat